بين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pertama sekali, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk pada malam yang indah ini, kita akan membicarakan tentang berkenaan satu ilmu yang sangat penting, khususnya di dalam kehidupan seseorang Muslim, iaitu kita akan membicarakan bab berkenaan dengan tasawuf yang biasa kita dengar pada hari ini, iaitu pengajian tentang ilmu tasawuf. Sebelum kita nak menceritakan tentang ilmu tasawuf ini lebih dalam, maka saya nak mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, apakah itu tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tasawuf ini selain daripada ilmu penjagaan hati, maksud tasawuf ini juga adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut rahsia, yang mana tempat untuk memahaminya adalah dengan hati. Jadi ilmu tasawuf ini sebenarnya telah ada sejak daripada zaman baginda Rasulullah SAW. Walaupun pada zaman Nabi ilmu ini tak diberikan nama tasawuf, tetapi tasawuf ini diletak nama pada zaman selepas tabi'in. Iaitu kenapa diletakkan nama tasawuf? Tasawuf ini bermaksud safi. Safi ni maksudnya orang yang suci hatinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa nak kena belajar ilmu berkenaan dengan hati? Kerana innallaha la yanzuru suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum wala yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum aw kama qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tak lihat pun gambaran kamu, tubuh badan kamu, harta dan apa yang kamu ada tak dilihat oleh Allah, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Jadi hati ini menjadi tunjang kepada setiap perbuatan yang kamu lakukan. Bila mana seseorang itu baik hatinya, maka kebiasaannya, hidupnya akan baik, muamalatnya akan baik, perniagaannya akan baik, ibadatnya pun akan baik. Jadi sebab itulah hari ini orang Islam kena belajar ilmu tasawuf. Memang betul, ketika zaman Nabi dahulu tasawuf ni tak diberikan nama tasawuf. Tetapi belajar tentang hati ni adalah satu keutamaan yang Nabi sarankan kepada sahabat untuk belajar. Contohnya, di antara hadis yang mana Nabi pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika min adhaful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka kalau kamu mampu, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Kalau tak mampu, dengan lisan. Kalau tak mampu juga, maka bencilah dengan hati kamu, dan itu adalah selemah-lemah daripada iman. Maksudnya di dalam hadis ini, Nabi nak mengingatkan kepada kita bahawasanya hati ini adalah asas kepada setiap benda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pada malam ni, sebelum kita nak menceritakan tentang penjagaan hati ni dulu, dia tak boleh terus untuk pergi kepada hati. Jadi hendak menjaga hati supaya menjadi baik, dia perlu menjaga al-ab'ab, iaitu anggota yang zahir dahulu. Untuk mendapat hati yang baik, maka kena jaga anggota luaran dahulu. Maka ulama' di dalam kitab Dawaul Qulub karangan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beliau berkata, sebelum kamu dapat menjaga hati menjadi baik, maka kamu kena jaga 6 anggota badan. Fal awalu, yang pertama daripada 6 anggota badan ini adalah al-uyun, iaitu mata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mata yang diberikan oleh Allah, maka hendaklah melihat benda yang halal bagi dia dan tidak melihat perkara yang haram. Nanti akan datang saya akan bicarakan lagi lebih dalam tentang setiap-setiap anggota ni. Jadi yang pertama,
untuk mendapatkan hati yang baik, maka kena jaga anggota yang zahir. Yang pertama, anggota yang zahir adalah al-uyun, sepasang mata. Dan al-uyun ni kauraisu, seperti menteri. Mata ni, kenapa ulama kata seperti menteri? Kerana mata ni yang menjadi sebab hati ini membuat keputusan. Contoh, mata seorang lelaki melihat aurat seorang perempuan, maka hati pula akan cenderung kepada syahwat hawa nafsu. Jadi kalau mata ni tak dijaga, maka percayalah hatinya pun tidak akan baik. Jadi yang pertama adalah mata. Yang kedua, anggota yang perlu dijaga sebelum kita dapat menjaga hati menjadi baik, maka hendaklah seseorang menjaga al-lisanun, al-famun, iaitu mulut. Seperti mana kita tahu, lisan ini dituntut oleh Allah untuk bercakap perkara yang hak, perkara yang baik. Adapun selain daripada tu digunakan kepada benda yang buruk, contoh ribah, mengumpat, contoh namimah, mengadu domba, contoh fitnah, maka disebabkan perkara ini akan mengotorkan hati seseorang manusia. Jadi yang pertama sepasang mata, yang kedua adalah mulut. Tuan-tuan dan puan-puan, mulut ini juga kalau nak tahu, kata Saidina Abu Bakar, ya ayyuhal fam, wahai mulut, kamu inilah anggota yang paling lembut tetapi hisapnya paling besar. Memang betul, lidah ni anggota yang sangat lembut. Lembut kan, lidah tak ada tulang. Tetapi hisap yang paling besar di hari akhirat adalah mulut. Jadi nak dapat hati yang baik, pertama kena jaga mata, kedua kena jaga mulut. Yang ketiga, untuk mendapat hati yang baik, anggota zahir yang perlu dijaga adalah dengan al-udhunain, iaitu kedua-dua telinga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua telinga ini perlu dijaga daripada mendengar perkara yang haram dan gunakan kedua-dua telinga ini untuk mendengar perkara yang hak. Contoh mendengar perkara yang haram, seperti mana kita dengar orang-orang mengatakan keburukan tentang orang lain. Contoh kita dengar orang mengumpat. Maka untuk mendapatkan hati yang bagus, maka hendaklah menjaga kedua-dua telinga. Ini yang ketiga. Yang keempat, untuk menjadikan hati kita baik, anggota luaran yang perlu dijaga adalah al-batnun. Al-batnun ni apa? Al-batnun ni perut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perut ini adalah di antara punca kebaikan ibadat ataupun keburukan ibadat seseorang. Sedar atau tidak sedar, perut inilah menjadi asbab bagaimana kehidupan seseorang itu berlalu. Kalau perut yang diisi dengan haram, maka biasanya perbuatan dia akan banyak perbuatan yang haram. Kalau perut yang diisi dengan makanan yang halal, dengan benda yang halal, maka biasanya muamalatnya akan banyak daripada perkara yang halal. Perut yang diisi dengan makanan yang haram, maka akan menyebabkan hati menjadi keras dan hitam. Sehingga seseorang itu malas beribadat, suka buat maksiat, hubungan dengan Allah tidak baik dan tak mustahil menyebabkan menjadi kesan kepada perniagaan pun boleh jadi tak baik. Kerana apa? Kerana hati dah hitam dan keras. Sebab dia adalah tak menjaga perut. Jadi yang keempat adalah menjaga perut untuk mendapatkan hati yang baik. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, selain daripada kita punya perut, maka untuk mendapat hati yang baik, perlulah menjaga al-yadain, kedua-dua tangan, daripada melakukan perkara yang haram, khususnya menyakiti orang-orang Islam, khususnya menggunakan kepada perkara yang batil, khususnya menggunakan daripada benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, selain daripada menjaga kedua-dua tangan, maka untuk mendapatkan hati yang baik,
anggota zahir yang perlu dijaga adalah kedua-dua ar-rijlain, iaitu kaki. Dengan kaki ini ke manakah digunakan? Adakah dengan kaki ini menyebabkan seseorang ini makin hampir kepada Allah? Ataupun dengan kaki ini menyebabkan seseorang ini makin jauh kepada Allah? Adakah digunakan kepada benda yang hak ataupun digunakan kepada perkara yang batil? Jadi untuk mendapatkan hati yang bagus, di antara anggota zahir yang perlu dijaga adalah kaki. Yang terakhir, minta maaf, dia ada 7. Yang terakhir sekali, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab Dawaul Qulub, penawar bagi hati, anggota zahir yang perlu kamu jaga untuk mendapatkan hati yang baik, hati yang safi, yang suci, bersih daripada maksiat, tak keras, tak hitam, ibadat pun senang, maka kamu kena jaga az-zakarun minal zakarin wal unsa, iaitu kamu kena jaga kemaluan kamu, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Mudah untuk kita faham maksud menjaga kemaluan ini, iaitu tidak menggunakan kepada tempat yang bukan halal bagi kita, terutamanya orang lelaki ataupun orang perempuan, khususnya golongan-golongan muda. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 7 anggota zahir yang perlu dijaga, yang paling-paling asas. Sebelum kamu nak jaga hati kamu, nak dapat hati yang baik, maka 7 anggota ini perlu dijaga dahulu, barulah boleh untuk kamu mendapatkan hati yang baik. Yang pertama adalah mata, kemudian mulut, kemudian telinga, kemudian perut, kedua kaki, kedua tangan, dan yang terakhir adalah al-farjun, iaitu kemaluan. Jadi inilah yang disebut oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab Dawaul Qulub. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berusaha untuk menjaga seluruh anggota-anggota ini agar mana menjadi didikan untuk hati kita ini menjadi lebih baik. InsyaAllah selepas ini nanti pada masa akan datang, kita akan bicarakan pula setiap satu anggota ini peranan dan manfaat dia. Maka barulah kita akan membahaskan tentang berkenaan penjagaan hati. Jadi saya harap sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan tidak menjadi halwa telinga, malah menjadi ilmu yang bisa diamalkan di dalam kehidupan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah cakap terkasar bahasa, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustaz. Ustaz, kalau kita nak buka untuk soalan boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Boleh. Soalan pertama daripada saya lah, daripada Kak Yain. Kita tahulah Ustaz, kita kena jaga 6 anggota zahir ni kan. Jadi apakah doa yang kita boleh biasa baca Ustaz supaya seluruh anggota kita ni dia selari. Kadang-kadang kita dah jaga mata tapi mulut dia berkata, ataupun kita dah jaga mulut dah ni tapi mata pula tengok yang tak baik kan. Ataupun kita dah jaga dah tangan tapi kaki nak pergi ke tempat. Jadi apa saranan Ustaz untuk kita nak doa yang kita boleh amalkan untuk kita nak jaga keseluruh anggota zahir ni supaya hati kita tu terjaga Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama sekali kita kena faham doa ni maksudnya puja-pujaan kepada Allah lah. Jadi di antara yang paling disarankan oleh para ulama di dalam membersihkan seluruh anggota ni, ulama ajar iaitu dengan tukathirus salawat, memperbanyakkan selawat. Selawat ini juga sebenarnya adalah doa. Hari ini orang faham selawat adalah selawat kan? Tapi tak, selawat ni adalah doa. Sebab selawat ini dimulakan dengan Allahumma. Wahai Tuhan kami berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selawat ni dia umpama iksir. Iksir ni apa? Iksir ni kata orang Arab, seumpama setitik cecair, kalau dia jatuh di besi, maka besi berubah menjadi emas. Itu perumpamaan. Jadi, orang yang kasratus salawat, memperbanyakkan selawat, maka di antara kebaikan, fadilat di dalam selawat, Allah akan tukarkan seluruh
baik seluruh jasadnya, seluruh anggotanya menjadi melakukan perkara-perkara yang baik. 360 darjah. Ditukar menjadi orang yang baik. Contohnya dulu ahli maksiat, maka Allah akan tukar kepada ahli ibadat. Ini di antara yang disarankan oleh para alim ulama kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, sangat memberi kesan. InsyaAllah kita sama-sama semua banyakkan selawat, dan selawat pun ada banyak kan Ustaz? Ada selawat yang pendek, Betul. selawat yang panjang, selawat tafrijiyah. Okey. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, selawat yang paling mampan ada 2 syarat. Pertama, iaitu selawat yang bermula dengan selawat dan diakhiri dengan salam. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Wasallam boleh, wasallim boleh, tak ada masalah. Itu cuma nahu je. Tapi selawat yang paling mampan, paling bagus adalah selawat yang bermula dengan selawat dan diakhiri dengan salam. Ini ahsanus salawat, selawat yang paling terbaik. Masya Allah. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Amin. Kita lagi Ustaz minggu depan. Baik, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah selesai untuk sesi Yadi Ulia. InsyaAllah setiap minggu dalam Yadi Ulia kita akan ada laluan ilmu daripada Ustaz. Bagi macam lelaki ni untung sebab dia lelaki ada pergi solat Jumaat, ada pergi dapatkan dengar khutbah kan. Dengar khutbah tu kita dah boleh dapat halwa telinga tadi kan. Bagi kita wanita-wanita ni saya nak sarankan semua wanita-wanita ni wajib datang. Wajib datang ke Yadul Ulia. Jadi sekurang-kurangnya seminggu sekali. Okay. Kita dapat laluan ilmu daripada ustaz-ustaz yang kita pilih khas untuk anda semua di PEMJ. Okay. Kita akan masuk ke slot yang kedua iaitu slot ataupun sesi pitching. Saya nak tengok yang mempitching kita hari ni. Boleh buka video tak? Buka kamera. Monberg. Okay. Siti Sainiza. Kan ada orang yang memang saya kena kerah, bukan kerah tau. Macam kena paksa pula dengan Kak Yan ni. Dia kadang-kadang bukanlah kita paksa. Kan Syamim? Dia orang ni kadang kalau kita tak suruh kan dia tak nak. Bila ada option tak nak. Sebelum kita pitching ni, saya nak cerita sikit pengalaman saya dengan Tuan Syamim tu Nampak tak Tuan Syamim? Okay. Masa tu adalah program Yadul Ulia, program PMJ bersama Astro Awani dan Kak Yan dengan Tuan Syamim masa tu kita orang kena pitching. So bayangkan masuk TV dan kita orang kena pitching 7 minit Syamim 7 minit lah. 7 minit, betul. 7 minit lebih lah. 7 minit tu kita orang kat belakang macam dah tak tentu arah lah. Kan macam tangan dah berpeluh. Lepas tu Syamim kata, Kak Yan ni nampak je takut bila kat depan padahal aku dah nyanyi sikit tu nak hilangkan takut tu. Okay. Sebenarnya pitching ni sangat penting tau sebab pitching ni sebenarnya kita membawa bisnes kita tu daripada macam kita dengar Ustaz cakap tadi 7 anggota ni. Daripada mata, mulut, telinga, perut, tangan, kaki. Semua ni sebenarnya kita kena bawa semasa kita nak pitching tu. Semasa kita nak pitching tu kita kena jelas orang semua depan kita bercakap dengan mulut, mereka dengar dengan telinga macam tu. Okay. So tanpa melengahkan masa kita nak dengarkan, takut. Ding, drum roll. Kita nak jemput Tuan Monberg untuk pitching bisnes beliau iaitu jingle. Dipersilakan. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Kak Yan dengar? Okay, clear semua? Ya. Okay, first and foremost, alhamdulillah, thank you so much Kak Yan untuk invite kami. Kami tidak expect pun lah untuk dapat ni. And about pitching, thank you so much. Saya pun rasa alhamdulillah pengalaman saya pun selalunya bila saya tengah ambil degree time 2010 ke belakang lah kan. Memang setiap kali memang kena pitching dalam 10 minit. Kita buat thesis and all. Memang banyak pages tapi kita punya lecturer tak nak kita cerita dari awal. Dia nak kita summarize everything. So memang pitching ni
Alhamdulillah banyak membantu bisnes saya. So maybe I'll just try and then nanti Kak Yan tengoklah apa yang saya boleh perbaiki lah. So hi semua, nama saya Monberg. Kepakan kami adalah membantu usahawan untuk meluahkan hati mereka dengan gubahan lagu sehingga buat pelanggan anda terngiang-ngiang dan teringat dengan bisnes anda. So apa yang kami buat adalah kami membantu usahawan untuk menggunakan lagu untuk menyampaikan message mereka. Sebab message dalam bisnes tu adalah penting kalau kita nak tarik ramai lagi pelanggan. So kerja saya adalah untuk memahami usahawan, apakah bisnes mereka, apakah branding mereka, apakah direction mereka. Dan dari situ saya akan menggunakan pengalaman saya. Dari umur saya 15 tahun saya memang kompos lagu, belajar muzik, diploma degree. Sampailah sekarang ni, alhamdulillah saya memang dalam bidang muzik. So alhamdulillah, so dengan kepakaran tu saya terjun ke bidang bisnes sebab saya tengok bila dah jadi selebriti, kenapa selebriti ni semua dah sampai that level masih nak buat bisnes. So dari situ saya ceburi dan saya nampak benda yang saya boleh membahagiakan orang adalah bantu orang dengan menggunakan ilmu saya dalam muzik dan juga dalam bisnes. So itulah kepakan kami, insyaAllah. So apa yang boleh membantu usahawan di luar sana adalah jingle. Salah satu, kalau you tengok Shopee, dia selalu buat terngiang-ngiang, buat teringat-ingat setiap kali dalam masa 30 saat, masa dalam 15 saat. So kita tak payah nak macam pitch setiap kali jumpa orang benda yang sama. Kadang-kadang orang tu yang akan menyebarkan message kita, akan menyampaikan message kita. So itulah kerja saya, dan untuk kompos lagu saya kena jiwai seseorang tu punya brand, seseorang tu punya company, karakter, sebab kena memahami benda tu, barulah saya boleh kompos. So itu saja Kak Yan. Thank you so much for the pitching. So far ada apa-apa ke soalan ke you guys ada? Saya ada terbaca chat tapi saya tak dapat nampak chat tu lah. Saya nak kena edit sikit lah. So itu saja. Thank you so much. Okay, thank you Mon. Okay, daripada Mon punya sesi pitching tadi, apa yang Kak Yan boleh tangkap sebenarnya? Perkataan seperti lagukan bisnes anda, lepas tu yang perkataan terngiang-ngiang tu. Terngiang-ngiang tu. Jadi untuk orang nak ingat kita, orang mesti nak ingat something tentang kita kan? Jadi dengan lagu tu tadi boleh dekatkan kita. Cuba Moin bagi sikit, kita baru buat lagu untuk Kampik Kasih kan? Cuba kita cerita sikit kat sini. Minit dia, ayo. Kampik Kasih, saya macam bila, I don't know, when I start to compose lagu ni saya excited kalau saya buat benda yang saya tak pernah buat. So bila Kak Yan bagi kita job tu, saya macam okay, kita cuba bersama Mu punya style. Dan saya main chords, saya dah buat chord tu. Lepas tu saya cuba sampaikan feel, emosi tu. Lagu tu saya tak, kalau tak boleh nyanyi ni. Tapi saya tak ingat sangat. InsyaAllah. Kak Yan belanja dia orang dekat grup WhatsApp. Boleh? Mon, ada soalan daripada Syamim. Salam kenal Tuan Mon, kalau berminat dengan servis Tuan, macam mana nak harga info lanjut? Okay. Kalau you minat, insyaAllah boleh je contact kami. Okay, boleh je contact kami atau just contact saya. Kalau saya ada di social media semua, MONTBRG, ataupun just contact kami, atau selalunya wife saya yang baru dealkan saya lah. So boleh je contact kami. Betul lah Kak Yan. Saya pula tak ada pesan. Tu dia Syafa. Syafa dah bagi number kat situ. Okay, Mon. Tu ada nombor. Okay, tu ada contact number tu. Yes. Antara kita punya, kita nak panggil result. Result pitching yang bagus adalah apabila kita dah sharing tu, ada orang bertanya, macam mana nak contact? Maksudnya orang jelas dengan apa yang kita nak sampaikan, apa bisnes yang kita sampaikan lagi, insyaAllah. Okay? So terbaik Mon. Okay, thank you Mon. Jangan pergi ke mana-mana dulu sebab kita ada lagi 2 pitching bersama kita malam ni, dan kita sebenarnya selain daripada pitching, kita pun nak sama-sama lah mungkin belajar sesuatu daripada aktiviti-aktiviti pitching ni. Okay, kita persilakan Siti Sainiza bersama kita di sana. Okay, apa khabar Siti? Siti cuba unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, saya Puan Siti Sainiza daripada Segamat Johor lah.
Saya sebenarnya tak pandai nak pitching-pitching. Tak reti. Kau jangan cakap begitu Tak reti nak susun ayat tu. Jadi tapi hari ni yelah kita belajar lah kan untuk belajar buat pitching tu. Satu lagi belajar untuk jadi yakin bila kita buat pitching tu sebenarnya. Saya ada masalah kurang keyakinan. Tu je. Okay, kenalkan saya adalah pembuat laksa sebelum ni. Jadi kepakaran kami sekarang ni, kami telah buatkan satu kuah laksa Johor. Kita kita packingkan, maksudnya pasaran tu akan pergi luar daripada Johor. Selain daripada tu, kenapa saya buatkan kuah laksa Johor ni, sebab laksa Johor ni dia ada keunikan dia. Walaupun dia nampak macam biasa dengar laksa Johor, tapi sebenarnya kalau semasa kita makan laksa Johor tu, dia membawa kita kembali kepada nostalgia mak-mak kita masak dulu. Sebab saya menggunakan memang betul bawakan resepi original daripada zaman nenek saya buat dulu. Saat itu kita gunakan ikan parang, kita gunakan rempah ratus yang memang kita sangai, kita tak menggunakan yang jenis sebuk ni. Lepas tu lagi satu cita rasa laksa Johor ni dia sebenarnya adalah cita rasa yang berwarisan. Maksudnya kalau orang pergi Johor, orang akan cari especially laksa Johor lah, betul tak kan? Yang kedua kacang pul tu yang dekat JB tu kan. Ya. Orang tapi Melaka yang saya nampak mesti tak rasalah laksa Johor kat Melaka. Melaka tak ada laksa Johor. Melaka tak ada laksa Johor. Jadi saya bawakan tu, saya perkenalkan laksa Johor tu untuk supaya orang semua boleh makan laksa Johor tu. Macam mana sebenarnya laksa Johor? Macam tu lah sebenarnya niatnya. Okay, so sini kan Siti, Kak Yan cuba kita try tengok macam mana kita boleh adjust. Okay, selain daripada kita pitching untuk competition, sebenarnya kita try buat something yang kita boleh belajar bersama-sama. Kak Yan pun belajar jugalah. Ya, okay. Daripada apa yang Siti sharing tadi, Kak Yan take note tentang ikan parang, rempah ratus yang disangai. Okay, dua-dua ni dia sebenarnya menceritakan tentang susahnya nak cari ikan parang. Susah nak sangai bagai kan, bukannya blend saja. Jadi contohnya Siti boleh cakap macam ni. Passion kami adalah membantu anda yang sukakan laksa Johor because of warisan ataupun susah nak dapatkan laksa Johor yang rasa sebenar untuk mendapatkan originalitinya laksa Johor dengan rasa ikan parang dan rempah ratus yang disangai. Untuk anda nak mengembalikan nostalgia makan bersama mak. Aku rasa laksa Johor seakan-akan mak masak. Macam tu. Okay? Jadi bila ada ayat-ayat yang macam ni, insyaAllah bila kita sharing tu, dia kena. Kalau kita kata kita tembak pelanggan tu, kita macam tembak di depan-depan lah. Kalau Siti cakap macam ni, Kak Yan pun rasa kecok ayat liok ni. Kecoh dari liok. Okay, faham. Lagi Captain Fazil Perak sana, mana ada laksa Johor. Kan? Silat-silat dia WhatsApp tepi kan. Kak Yan nak minta nombor Siti. Saya dah lama tak makan laksa Johor. Okay? Alright. Ada siapa-siapa nak soal Siti tentang laksa Johornya? Mon, boleh unmute tanya Siti? Saya suka laksa Sarawak. Amboi, laksa Sarawak lah pula. Laksa Sarawak tak apa, jangan suka awet Sarawak Okay, Mon, ada soalan Mon untuk Siti? Tak ada. Mon dia orang Singapura, dia tak tahu laksa Johor. Setahu saya laksa Johor yang dengan spaghetti Yes, spaghetti. Ya betul. Dia kan. Tapi saya dah lama juga tak makan laksa Johor. Siti, lagi satu. Kayan, berapa lama dia buat pitching tadi? Dia buat pitching sebenarnya dalam 5 minit. Sangat lama. Betul. 5 minit sangat lama. Dia wrap pitching memang 1 minit kan. The best pitching adalah less than 60 second ataupun di bawah 1 minit. Ya.
Bila kita dah biasa 5 minit tu, korang boleh simplifykan, padatkan dia, bagi dalam masa 30 minit. Kita ada soalan ni daripada Syamim. Syamim angkat tangan kenapa? Assalamualaikum. Ya. Puan Siti. Okey, nak Ini bertanya. saya. Macam mana Puan Siti buat pemasaran tu? Nak tanya apakah cara macam tadi Puan Siti share kan Puan nak kata orang kembangkan di luar Johor kan? Pasaran-pasaran luar lah. So apa yang Puan Siti boleh kongsikan marketing teknik atau kaedah marketing yang Puan Siti buat sekarang ni? Sekarang ni saya banyak guna Facebook page dengan Facebook personal lah. Facebook. Okay. Ada jual dekat Shopee tak Siti? Shopee, saya guna Shopee bukan personal, Shopee under Kelab Usahawan. Okay. Jadi bolehlah nanti boleh masuk kelas-kelas keusahawanan kita dekat PMJ. Kita akan ada kelas-kelas buat Shopee, kelas-kelas bisnes, kelas MDAT kita pada 30 dan 31 Oktober bersama MDAT kita ada buat kelas TikTok Shop. Pun boleh join dekat LQ Training Center Tiram 9 pagi hingga pukul 5 petang, RM50 saja komitmen fee dia. Okay. Alright. Thank you Siti. Thank you. Sama. Siti, you punya brand apa brand you? Apa dia? Saya punya brand. Yeah. Mak Iti. Mak Iti? M-A-K? E-T-E. E-T-E. E-T-E? E-T-E. Eko Terengganu Eko? Eko Terengganu Eko? Okay. Kejap, saya kira roh dia. Ada roh tak brand ni? Sebab the best brand in the world, you kena ingat the best brand in the world semua dua. Okay, 1 management, 2 marketing, 3 operation, 4 SOP, 5 adalah innovation, 6 adalah financial, 7 networking, 8 services, 9 branding. So that's why nama-nama terbaik dunia semua dua. Dulu kan dipanggil McDonald's, sekarang tinggal McD. Nampak? Dua. So tengok brand-brand terbaik dunia semua dua. Monberg, Lipton, Milo, Nestle. Okay, dulu dipanggil 7-Eleven, sekarang tinggal 7E. 7E, nampak? Dulu dipanggil KFC, sekarang tinggal Capci. Nampak tak? So, walaupun nama terbaik dunia semua dua. Dulu LV bukan panggil LV, dia panggil apa? Livion, apa benda nama Perancis lah. Livion benda tak. Sekarang tinggal LV, nampak? So, that's why kan? That's why the best thing is orang nak ingat dalam kepala dua. Nama kau Mak Minah Lenggang, orang akan ingat apa? Minah. Itu je dua. Tahu tak? Dalam branding ni dia ada dipanggil soul of branding ataupun roh. Dia dipanggil ada 7 branding, 7 roh. Daripada 7 roh ni 4 roh pun tak cukup dah. Sebab bila checklist tadi dipanggil roh of branding, nama-nama terbaik contoh macam dekat Bangi tu ada dipanggil ikan bakar petai. Ana ikan bakar. Ana ikan bakar petai kan? Yeah. So sebenarnya dekat petai, perkataan petai tu dia dah ada 3 roh branding. So campur dengan dia punya ana tu dah cukup 4. So 4 maknanya dia roh branding kalau cukup 4, kau sebut je orang terus menangkap ke jiwa. Itu dipanggil roh branding. Tapi Cik Lee nak jelaskan tak boleh. Tapi dari segi calculation, Cik Lee boleh buktikan semua nama-nama terbaik dunia semua 2 bunyi. Mak Iti dah cantik dah tu. Besok orang akan panggil apa? Jadi 2, orang panggil apa? M.E. Mak T je tinggal. Mak T malu pula kan dekat mati lah. Tapi kejap, nanti Cik Lee komen sikit kau punya branding ni berapa roh ada. Okey. Macam baiklah. Betul. Okey. Yadul Ulia pun kita boleh panggil YU. Yadul Ulia kita. Okey, thank you Cik Lee. Siti nanti boleh WhatsApp tepi betul, branding ni kita carry tau. Sebab tu kalau you buat logo, dapatkan nama, buat betul-betul. Jangan cincai-cincai. Sebab itulah carry kita punya brand, carry business kita kepada semua usahawan. Thank you Encik Azman pun ada. Okey, ada soalan lagi untuk Laksa Mak Iti kita? Okey, kalau tak ada, sebenarnya pitching ni adalah competition Cik Lee pun tak tahu ni competition. So pemenang akan menerima 3 hari 2 malam di rumah sendiri. Tak adalah. Pemenang akan menerima e-book modul usahawan berjaya
It's a digital book untuk business. Okay. Okay, seterusnya kita akan bersama Nurich Training and Rehab. Assalamualaikum. Saya tak pandai nak tukar nama ni. Tak apa. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Zandriah Nurliza binti Muhammad Amin Ar-Rashid, ataupun lebih dikenali sebagai Vidya ataupun Kak V lah. Di social media saya Kak V. Okay. So bisnes saya adalah Nurich Training and Rehab Center. Saya punya servis main to kanak-kanak berkeperluan khas, terutamanya autism. Okay, tapi semua kes kanak-kanak sebenarnya kami terima lah. Okay, and satu lagi kita ada juga buat kelas keibubapaan, kelas parenting. So kebetulan Kak Yana minta saya share, and kita memang akan ada buat kelas pada 18 November nanti, kelas parenting, pemulihan kanak-kanak berkeperluan khas lah. Okay, so target audience saya untuk terapi kanak-kanak, kita fokus pada kanak-kanak, tapi untuk kelas-kelas parenting kita fokus pada ibu bapa ataupun guru-guru kanak-kanak, guru-guru kelas khas PPKI, ataupun pusat PDK di bawah JKM ataupun di bawah KPM lah. Okay, so apa objektif saya ataupun servis saya adalah kami ingin menyebarkan info berkenaan kanak-kanak khas pada seramai yang mungkin, sebab ramai lagi anak-anak yang di luar sana yang sepatutnya boleh dirawat tapi tak dirawat. Mungkin datang dah lambat, datang dah 8 tahun, 9 tahun. Okay, saya masih dapat umur 15 tahun lagi baru nak start terapi. So itulah kami punya matlamat, kita nak share ilmu berkenaan dengan kanak-kanak khas supaya kami dapat bantu anak-anak ni dapat mencapai seoptimum yang mungkin lah, dan akan memberi juga masa me time kepada parent juga. Masa diorang hantar terapi, masa itulah parent boleh buat me time, sebab bila anak-anak di rumah, mak tak sempat nak me time. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Kak Yan cuba mute-kan dulu siapa yang tak mute mute-kan kejap Okey, mute kejap Alright. Dekat sini kan Kak Yan ambil nota sedikit daripada apa yang V sharingkan. Contohnya Kak Yan tulis sini, kepakaran kami adalah membantu ibu bapa yang ada kerisauan untuk selesaikan isu anak-anak khas, kanak-kanak khas, agar mereka boleh dirawat segera tanpa terlewat, agar mereka boleh seperti kanak-kanak normal yang lain. Lebih kurang macam itulah. Okey, kalau yang lain mungkin Khairul pun ada Kalau ada yang lain-lain boleh kita bantu V macam mana? V nak pitching. Okay. Dekat sini kita ada tak siapa-siapa ataupun ibu bapa yang mempunyai anak yang ada anak-anak khas ni, mungkin lambat bertutur ataupun autism? Kalau ada mungkin boleh kongsikan. Kalau tak ada mungkin kita boleh ada siapa-siapa nak bantu? Assalamualaikum. Salam ya. Assalamualaikum. Saya Emilia. Emilia, okey. Saya ada anak special needs, iaitu ADHD. ADHD, okey. Jadi saya sangat tertariklah dengan perkongsian Puan tadi. Sebab targetnya pendedahan lah pada parent kan. Sebab macam saya sendirilah sebenarnya, sebab saya tak tahu pun pasal ADHD, sebab yang biasa kita dengar autism, disleksia kan. Jadi kalau ada yang maksudnya yang pendedahan macam ni, saya sokonglah, maksudnya sangat bermanfaat lah untuk ibu bapa di luar sana yang mungkin tak tahu ataupun mungkin macam orang kata buat diagnose sendiri. Jadi sebab untuk menguruskan anak berkeperluan khas ni, cabaran dia sangat besar. Cabaran dia sangat besar, dan memang yalah yang terpilih je lah yang tahu keadaannya tu. Jadi saya orang kata saya support lah usaha yang akan dijalankan oleh Puan tadi. Thank you Amelia. Mungkin dekat sini perkataan diagnose ni kita boleh masukkan V. Contoh kan, kepakaran kami adalah membantu ibu bapa yang ada kerisauan untuk selesaikan kanak-kanak berkeperluan khas untuk kami diagnose.
untuk kami diagnose. Perkataan diagnose saya tak dibenarkan diagnose Kak. Tapi kami boleh, apa yang saya buat sekarang, memang parent tak nak jumpa pakar. Tapi parent jumpa saya okey. So apa yang saya buat penilaian perkembangan. So untuk kita tahu masalah anak, mungkin anak 8 tahun tapi perkembangan dia hanya 4 tahun. So apa yang kita buat, kita boleh check, kita boleh buat penilaian perkembangan kanak-kanak dan kami buat penilaian masalah sensori. So daripada dua tu pun kita dah dapat banyak dah masalah anak. Lepas tu baru biasanya saya akan suggest untuk jumpa pakar untuk diagnose betul-betul lah. Tapi sementara nak tunggu pakar memang kita akan teruskan terapi. Okey, faham. Jadi perkataannya tu kita boleh tukar kepada apa, V? Apa Kak? Perkataan diagnose tu mungkin kita boleh guna perkataan apa? Macam menganalisa ke something? Biasa menjalankan penilaian perkembangan kanak-kanak. Penilaian lah, assessment Okay. Kak Ain rasa bila kita letakkan bantuan kita ni untuk mereka kenal pasti dengan apa yang kita jalankan tadi, dari segi pitching tu, bila you ada satu pitching yang sangat padat dan tepat kepada sasaran dan dapatkan apa yang dia perlukan, insyaAllah bila V cakap je, dia senang nak closing. Maksudnya senang nak cari audience yang betul-betul bersasar. Okay, thank you V. So saya rasa pengalaman yang ada hari ni kan, mungkin V boleh susun atur semula pitching tadi agar insyaAllah akan datang boleh tarik ramai lagi sebab kita kena ada satu niat. Macam tadi kan Ustaz tu kata, hati kita kena baik because of 7 anggota badan kita tadi. So mata kita kena lihat, sentiasa tengok siapa-siapa sharing anak dia something, anak dia ini ke apa, you dah nampak. Mungkin tangan kita tu boleh WhatsApp dia, kenapa ya puan? Kan? Mungkin kaki kita boleh pergi rumah dia pula. Macam tu. Okay, terima kasih V. Dan yang terakhir kita ada Cik Rosli tadi. Mana Cik Lee? Cik Lee kita mana? Untuk pitching. Dah hilang pula. Cik Lee? Aku pun kena pitching juga? Kenalah. Okay. Kita closing lah Cik Lee. Okay ke? Rosli, okay. Alright, so dengar? Dengar. Alright, so ini tak berapa bagus lah tapi at least boleh berkongsi lah dengan pengalaman selama ni. So antaranya pitching ni kita bagi pada 3. Satu adalah pitching opening, lepas tu you punya content tengah-tengah, lepas tu yang paling penting ujung tu kena closing. So macam mana nanti Cik Lee akan buat, nanti you boleh tengok ataupun you boleh perhati ataupun you boleh rakam, nanti you tengok So Cik Lee punya pitching agak simple, dia less than 1 minute. So tak silap Cik Lee dah rakam dalam 56 saat. Sebab orang tak suka pitching lama-lama. Okay, tapi dia menangkap. Okay. So okay, Cik Lee start. 3, 2, 1, start. Nak susu pula. Apalah. Ganggu betul lah. Bukan nak susu dah bagi. Oh ni ada sorry. Alright, 3, 2, 1. Training. Mana training yang efektif untuk syarikat dan pekerja murah dan berkesan? Hai, saya Cik Lee, Master Trainer LQ Konsultansi Sdn Bhd. Beroperasi selama 15 tahun dan berpangkalan di Johor Bahru. Telah melatih hampir 1,000 syarikat dan memiliki 119 kompetent trainer di seluruh Malaysia. Nampak? Kepakaran kami membantu industri comply kepada 5 akta mahal, elak daripada denda dan penjara. Terutama HR manager kena penjara berapa tahun? 2 tahun. Iaitu OSHA, FMA, Bomber, Environment Quality Act dan Electrical Supply Act oleh Suruhanjaya Tenaga dengan memberi compliant training, murah dan berkesan. Bermula dengan 1 hari je dan malah 4 topik boleh jemputkan jadi 1 hari. Cuma HRDF claimable waktu, mana ada training provider yang buat kecuali di LQ Konsultansi Sdn Bhd berpengalaman di Johor. Ingat? So ingat training, ingat compliance, training LQ Konsultansi, 1 hari training, 4 topik dalam 1 hari. Wow. Okay, itu saja. Masya Allah. Ya Allah, semua ada dalam tu. So Kak Ain tengok yang pertama, Cik Lee cakap pasal masalah. Janganlah rasa Kak Ain ni bawa tim Kak Ain je tau. Sebenarnya kita nak mengajar kan, kita nak sharing, betul tak? Okay. Pertama, Cik Lee bagi tahu masalah. So bila kita bagi tahu masalah, orang dah kata, aku tu. Okay, lepas tu Cik Lee introduce siapa dia. Semasa Cik Lee introduce siapa dia, Cik Lee beritahu credibility dia.
credibility dia dah bantu siapa, berapa ramai. Okay. Macam V tadi, V boleh cakap kami sudah membantu lebih 100 kanak-kanak. Okay. Itu you punya credibility. Lepas tu Cik Lee beritahu risiko. Kalau kau tak selesaikan, apa risiko dia? Exaggerate kan dia, besarkan dia. Kalau tak pergi latihan, you kena saman. Okay. Lepas tu Cik Lee berikan solusi dekat situ. Okay, bila dia beri solusi, Cik Lee tambahkan lagi dengan offer. Offer. Apa offer dia? 4 training sekaligus satu hari. Jadi contoh, katalah tadi V dengan siapa tadi? Siti dengan Mon kan. Ending you punya pitching tu dengan some offer yang you nak bagi mereka sebab dia dah macam suka dah. Syamin dah suka dah nak buat jingle ni. Tiba-tiba you kata offer bulan ini sampai hujung bulan RM99. Kak Yan ambil 2 terus. Contoh kan. Kita boleh sebut orang yang orang tu kenal. Orang tu kenal. Jadi bila Cik Lee bagi offer tadi, itu dah boleh mendapatkan sale untuk pitching. Okay, thank you Cik Lee. Lagi Cik Lee nak komen di sini? Tak ada. Cuma pitching. Biasanya untuk stage yang pertama memang you kena tulis. Tulis dekat mana-mana, you kena training. Yeah. Cik Lee pun depan PC ni ada ni. Tak ingat semua. Cuma ada lah. Ada perkataan yang memang Cik Lee dah letak dalam handphone. Cuma Cik Lee baca lah. Tapi baca tu biar dalam bentuk nada yang bersahaja. Yeah. Kan? Kepakaran kami membantu industri kompleks kepada 5. Itu dah baca berita. Bukan? Sebab orang nak, the best thing is masa you sampai tu pun kita sebut, kalau HR kita sebut HR kena denda tau. Denda berapa tahun? 2 tahun penjara. So you nak HR ke ataupun you nak CEO kan? So kat situ kita emphasize kan, kita bagi dia dalam bentuk yang kritikal, yang kalau aku tak buat memang aku kena mati. So sama juga, kenapa aku kena hantar anak aku pada training Nourish training ni kan, sebab apa you punya critical point. You kena kalau seolah-olah macam kau duduk dekat dia, kau cekik dia punya ni apa ni, tangkuk kita je boleh selesaikan masalah dia. Kau tak boleh pergi orang lain, kau pergi kat aku sebab tak ada orang buat 4 training satu hari, tak ada, hanya di LQ konsultancy saja yang buat. Macam tu. Kira orang lain tak ada buat jingle RM99 untuk offer ni. Memang Monbird je buat. Memang laksa Johor yang lain semua tak sedap, semua rasa kari je. Laksa Johor City je paling sedap, memang rasa rempah dia. Macam tu. Kalau kau tak rasa, bukan kau rugi, mak nenek kau akan lagi rugi sebab kau tak rasa. Macam tu lah. Kau ambil dia punya kau perah betul-betul lah. Macam tu lah. That's why memang kena karang, memang kena akan ubah-ubah lah. You akan dapat satu point. First opening tu method statement ni atas. Lepas tu baru you introduce yourself. You introduce your credibility apa semua. Jangan lupa closing di pengakhir tu. Closing tu jangan lupa. So jangan kau cerita kau bagus-bagus tapi kau tak close. Kau tak guna juga kan. Cik Lee ada soalan lagi. Cik Lee tengok pitching dengan iklan promosi sama ke? Pitching dengan iklan tu sama ke? Iklan tu kita boleh add on dalam pitching dekat offer di hujung pitching. Okay? Tapi pitching tu kalau kita betul-betul faham, dia sebenarnya kita nak menceritakan kita punya bisnes ni untuk siapa, kita selesaikan apa, siapa kita, siapa yang kita dah bantu, apa offer yang kita bagi. Semua dalam tu. Kalau kita tengok laksa Johor tu, semua dalam tu. So siapa yang dah pernah pergi, biasanya kalau pernah pergi BNI tu apa? BNI tu apa ni? Yang grup-grup BNI tu yang pagi 7 pagi tu kan. Ya. So Cik Lee memang dia involve tu. Okay, biasanya kalau kau jumpa dekat orang jumpa kau, Mak Siti kau buat apa? Kau nak jawab apa? Business Network International. Ya. Nampak? So kau dengan dia duduk atas bas ataupun duduk dalam teksi hanya dalam masa 1 minit. Kau nak cerita diri kau dalam 1 minit tu. Pitching lah. Lepas tu baru kau ulung kau punya business card ke whatever lah benda semua sebab dia dah tahu kau. Ya, sebab kita dengan orang ni kita hanya kadang-kadang kita minum sambil teh kan, minum atau kan ada function ataupun ada training lain-lain. Kenapa kita kena pergi training? Because of kita kadang-kadang macam Cik Lee pergi training bukan nak pendengar training tu cakap pun. Sebenarnya kita nak ambil perhatian sebab dalam training tu ada 1000 orang. Dalam poket kau ni ada 1000 business card. Macam mana kau nak jumpa 1000 business card tu dalam masa sejam? Pitching lah. Jadi pitching kau tak payah lama. Kalau pitching kau 5 minit, kau nak jumpa 1000 mau 5 jam baru habis. Kan? That's why kau nak pitching tu kena compress kan
You buat apa? Biasakan dalam orang nak kenal kau. You buat apa? You buat bisnes apa? Saya buat bisnes apa-apa je, biasa-biasa je. Nothing. So close. Memang bunuh diri. Malulah nak cakap saya bisnes apa. Tengoklah Facebook saya. Cik Lee ada permintaan ni. Dia orang minta ulang semula. Tak payah ulang lah, share lah ni apa ni Cik Lee punya teks ni pada dalam tu boleh? Boleh? Dalam apa? Dalam entrepreneur tu tak, dalam chat. Cik Lee share dalam chat. Macam mana nak dalam chat ni? Tak apa, Cik Lee ulang balik. Tak, Cik Lee bagi dekat Kak Yan sharekan dalam tu. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Bagi sekarang. Okey, kita akan kongsikan sebab anda semua boleh tukar, boleh ubah struktur yang sama dengan bisnes masing-masing. You boleh tukar struktur yang sama tapi dengan bisnes masing-masing pitching ni bila you jumpa you kena ingat ayat-ayat tu you dah boleh bukanlah hafal tau, tapi struktur dia you ingat. Kalau orang yang datang tu masalah dia A, pitching yang A, you boleh ada beberapa pitching. Mungkin kalau Cik Lee jumpa kilang nak safety, dia cerita benda ni. Kalau kilang tu nak cerita nak training communication, dia cerita pitching lain. Macam tu lah. Kita tak boleh approach semua orang dengan benda yang sama. Okey, saya dah dapat pitching Cik Lee ni, so saya copy. Okey, saya akan share dekat ruangan chat. Boleh copy ya. Okey. Okay. So ada intro, kemudian ada siapa beliau, apa credibility, so ayat kepakaran, kemudian kita exaggeratekan kalau orang tu tak dapat solusi daripada kita dan apa offer yang kita berikan. Okay. So 9.56, so terima kasih kepada Tuan Monberg, Cik Rosli, kepada V dan juga Siti Sainiza. Yang sebenarnya Kak Yan kalau tanya dia orang kan, Kak Yan pergi approach dia orang pun pukul berapa tadi. Sebab kita punya yang nak pitching ni ada last minute tarik diri. Tapi saya ada satu konsep dalam hidup saya adalah bila saya ada tanggungjawab, saya mesti buat. Saya ada tanggungjawab, saya mesti buat. Dan niat saya nak kongsikan pitching kepada ramai. InsyaAllah dengan niat yang baik, tadi Ustaz katakan niat yang baik. Dengan 7 anggota kita tadi ni gunakan. Kita ada 7 anggota. Zahir, gunakan dia untuk kita nak capai apa yang hati kita nakkan tadi, insyaAllah. Okay. Jadi pada pemenang kita akan announce nanti, kita akan buat poll dan pemenang akan terima e-book daripada kami di PMJ. Ya Hafizu ihfadni, Ya Hafizu ihfadni, sayahmi as-santri ma'hadir rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi Muhammadi ufawwiduk umuri, ya hadi muhdadi, ya taliban ar-rifa' isma' hadhal maqali, man ijtahada fil hali faza fi